Dari perkahwinan Nabi Adam dan Siti Hawa, lahirlah keturunan yang jumlahnya terus mengalami pertambahan sampai sekarang. Kononnya Siti Hawa senantiasa melahirkan anak kembar lelaki dan wanita pada setiap kehamilannya. Putra pertama Nabi Adam dan Siti Hawa namanya adalah Kabil. Kembar Kabil pula bernama Ikrimah. Para ahli sejarah di dalam kitab tarikhnya membahas tentang jumlah anak Nabi Adam. Menurut salah satu pendapat, jumlah keturunan Nabi Adam seramai 40 orang seperti yang dinyatakan di dalam Kashash Al-Anbiya oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir di dalam kitab tarikhnya. Ibnu Ishaq juga mengemukakan pendapat yang sama. Wallahu a'lam. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahawa keturunan Nabi Adam jumlahnya seramai 240 orang, di mana Siti Hawa mengandung sebanyak 120 kali. Setiap kehamilannya Hawa melahirkan 2 anak kembar. Barulah sesudahnya, lahirlah anak-anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi ini. Kisah Kabil dan Habil merupakan kisah yang mempunyai pengajaran penting kepada umat manusia. Kisah telah membawa kepada kejadian pembunuhan manusia yang pertama dalam sejarah. Kehidupan Nabi Adam dan Hawa sudah mulai tertib dan harmoni setelah dikeluarkan dari syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah pandai bercucuk tanam, membuat pakaian dan sudah mula bersedia untuk berumah tangga. Di samping itu, Hawa telah pun bersedia untuk melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi benih pertama bagi umat manusia di dunia ini. Hawa melahirkan 2 pasangan kembar. Yang pertama ialah pasangan Kabil dan adik perempuan kembarnya yang bernama Ikrimah, kemudian disusuli dengan pasangan kembar kedua iaitu Habil dan adik perempuan kembarnya yang bernama Lubuda. Kehidupan keluarga Nabi Adam dan Hawa berjalan sempurna dengan rasa kasih sayang, saling mencintai antara satu sama lain dan saling hormat menghormati. Masing-masing meletakkan dirinya dalam kedudukan yang wajar. Si ayah atau suami bertanggungjawab terhadap isterinya dan putra-putrinya, juga si isteri atau ibu yang bertanggungjawab terhadap suami dan anak-anaknya. Demikianlah pula pergaulan antara keempat-empat adik-beradik yang berada dalam keharmonian, damai dan tenang, saling bantu-membantu, hormat menghormati dan bekerjasama. Pergaduhan antara manusia yang pertama dicatatkan di dalam sejarah Islam tentulah kisah yang paling masyhur yang dibicarakan oleh agamawan. Walaupun kisahnya di dalam Al-Quran tidak menjelaskan nama Kabil dan Habil secara jelas, tetapi kita sudah sedia mengetahui kaitannya dengan anak-anak Nabi Adam. Demi menjaga kesucian keturunan dan menghindari hubungan kelamin yang bebas antara anak-anak lelaki dan anak-anak perempuannya, Allah memberi ilham dan petunjuk kepada Nabi Adam agar Kabil dijodohkan dengan adik Habil, iaitu Lubuda dan Habil pula dengan adik Kabil, iaitu Ikrimah. Kabil merasa gusar untuk dikahwinkan dengan Lubuda yang tidak secantik adik perempuan kembarnya Ikrimah, maka Kabil mula mempertikaikan keputusan tersebut sehingga Nabi Adam memerintahkan Kabil dan Habil untuk persembahkan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa antara kedua-dua puteranya itu diterima korbannya, maka dia berhak menentukan pilihan jodohnya. Maka kedua-dua orang adik-beradik itu, Kabil dan Habil persembahkan korban mereka kepada Allah. Kabil telah persembahkan gandum dan Habil pula sebagai seorang penternak persembahkan kambing. Surah Al-Maidah ayat 27 bermaksud, dan bacakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, kisah mengenai 2 orang anak Adam, Habil dan Kabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua persembahkan satu persembahan korban, untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, Habil, dan tidak diterima korban dari yang lain, Kabil. Berkata Kabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya saja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Semasa Nabi Adam tiada di rumah, maka datanglah Kabil menemui Habil di tempat penternakannya. Berkata Kabil,
aku datang kemari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini. Surah Al-Maidah ayat 28 bermaksud, demi sesungguhnya, jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Surah Al-Maidah ayat 29 bermaksud, sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itu balasan orang-orang yang zalim. Surah Al-Maidah ayat 30 bermaksud, maka nafsu jahat Kabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Kabil merasa gelisah dan bingung terhadap mayat Habil. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya terhadap tubuh mayat saudara kandungnya yang semakin lama semakin membusuk itu. Kabil mundar-mandir dalam keadaan tidak keruan melihat burung-burung sedang berterbangan hendak memakan jasad Habil. Lalu Allah pun mendatangkan seekor burung gagak yang berkelahi dan dilihatnya gagak itu menanamkan gagak yang mati ke dalam tanah. Terfikirlah Kabil untuk meniru apa yang dilakukan oleh gagak itu. Surah Al-Maidah ayat 31 bermaksud, kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak, menyuruhnya, mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Kabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Kabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Sesudah kematian Habil di dalam tragedi pembunuhan Kabil, Allah menganugerahkan Nabi Adam seorang putra bernama Syed yang kemudiannya Allah jadikan dia seorang Nabi. Syed adalah hadiah dari Allah kepada Nabi Adam yang merasa sedih lantaran kehilangan putera tercintanya. Sebahagian ahli sejarah mengemukakan bahwasanya Syed lahir beberapa tahun sesudah kematian Habil. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam, putera dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihi salam dan keturunan pertama yang dikurnia kenabian menjadi Nabi setelah Adam dan Syed. Menurut Ibnu Kathir dalam Qisasul Anbiya, beliau mengatakan bahawa Nabi Idris alaihi salam sempat bertemu dengan Nabi Adam. Ini menggambarkan bahawa 6 generasi dapat bertemu di antara satu sama lain. Nabi Idris alaihi salam ialah salah seorang Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi Idris merupakan Rasul kedua daripada 25 Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Idris mempunyai paras rupa yang menarik, susuk tubuh yang tegap, tinggi, berjanggut lebat dan bersifat pendiam. Nabi Idris disebut 2 kali dalam Al-Quran. Surah Maryam ayat 56 dan 57, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris, sesungguhnya adalah ia amat benar tutur katanya dan imannya, serta ia seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh.
Nabi Idris dianugerahkan kepandaian di dalam pelbagai disiplin ilmu kemahiran, serta mencipta peralatan yang digunakan manusia sekarang ini seperti penulisan, matematik, astronomi, dan lain-lain lagi. Menurut sebuah kisah, terdapat satu masa kebanyakan manusia telah melupakan Tuhan dan bumi telah dihukum dengan kemarau. Walau bagaimanapun, Nabi Idris telah berdoa ke hadrat Allah dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan turunnya hujan. Nabi Idris mengikut sejarah, hidup sementara di Mesir. Beliau berdakwah di sana untuk agama Allah, mengajar tauhid dan beribadah, menyembah Allah dan memberi sedikit panduan hidup kepada pengikutnya untuk menyelamatkan diri daripada azab di akhirat dan kemusnahan di dunia. Beliau hidup sehingga berumur 308 tahun. Syariat yang dibawa ialah jihad, iaitu memerangi pengikut Qabil yang melakukan kerosakan di muka bumi pada waktu itu. Baginda menggerakkan para tentera berkuda dan ada yang berjalan kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada baginda. Nabi Idris alaihi salam adalah orang pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril ketika berumur 82 tahun. Nabi Idris memiliki beberapa kelebihan atau mukjizat dari Tuhan. Pertama, dia manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 30 sahifah atau suhuf, lembaran-lembaran ajaran Tuhan, berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, falak, sampai ke ilmu matematik. Ketiga, Nabi Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, Nabi Idris ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaian. Orang-orang sebelumnya hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa saja untuk dijadikan penutup aurat. Nabi Idris yang dahagakan ilmu pengetahuan sehari-hari menyibukkan dirinya oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Tuhan. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang mencapai matlamatnya, dengan kekuatan dan kehebatan yang selayaknya, Nabi Idris seorang yang gagah berani dan tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Ikrimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat difahami jika ia mendapat gelaran kehormatan Asadul Usud bermaksud singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kaumnya, Nabi Idris diperintahkan membenteras kebinasaan kerana melakukan kenistaan. Nabi Idris ditugaskan untuk membetulkan perangai yang rendah akhlak, zalim terhadap sesama manusia, suka permusuhan, serta suka berbuat kerosakan. Kepada keturunan Qabil, Nabi Idris mengingatkan agar beriman kepada Allah agar diberikan kebaikan. Untuk itu wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah, beribadatlah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara beramal soleh dan melakukan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan solat sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasalah pada hari tertentu setiap bulan, berjihad melawan musuh agama ajaran syaitan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum papa dan kaum yang ditimpa kemalangan.